Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-71. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-110 dan 111 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. Janganlah engkau merasa bimbang, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang keingkaran kaummu. Kerana sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurah, lalu berlaku pertentangan mengenainya. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga ke suatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan hukuman azab dengan serta-merta kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka masih menaruh perasaan ragu-ragu tentang kebenaran Al-Quran itu. Dan sesungguhnya tiap-tiap seorang akan disempurnakan oleh Tuhanmu balasan amal mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa lafaz kalimah pada ayat ke-110 surah Hud bermaksud kehendak Allah yang azali dan ketetapannya yang berlaku bagi makhluknya. Iaitu dia mengutuskan Rasul untuk membimbing umat manusia dan mengajak memerhatikan bukti kekuasaannya, mendorong dan berusaha sehabis baik untuk mencari kebenaran, menjalinkan hubungan sosial sesama manusia serta menghindari perpecahan. Inilah sebahagian kalimah Tuhan yang telah ditetapkan. Manakala kalimah lamma pada ayat ke-111 surah Hud berasal dari kalimah liman ma. Tetapi nun bertukar menjadi mim kerana bertemu dengan huruf mim selepasnya. Kata man selepas harfiah bermaksud siapa, serta difahami dengan makna jamak. Oleh sebab itu kalimah ini diterjemahkan dengan maksud mereka. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-110 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejak azali lagi bahawa seseorang yang bersalah itu akan dikenakan azab pada hari kiamat nanti. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengenakan azab kepada seseorang atau sesuatu kaum itu. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-110 dan 111 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa lalu kaumnya yang datang kemudian.
Generasi berikutnya berselisih tentang keadaan kitab itu. Sebahagian mereka beriman dengan kitab itu dan Allah Ta'ala, dan sebahagian yang lain pula mengingkarinya. Kitab itu sebenarnya diturunkan untuk menyatukan, bukannya untuk menimbulkan persengketaan di antara mereka. Kemudian, sekiranya bukan kerana telah ada ketetapan dari Allah bahawa azab yang akan ditimpakan atas umat ini, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, ditunda sampai pada hari kiamat, tentulah mereka telah dibinasakan disebabkan kekafirannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah membinasakan umat terdahulu yang menolak seruan Rasul kerana keingkaran dan keras kepala. Mereka semua yang mendustakan kitab Taurat itu benar-benar dalam keraguan sama ada ia diturunkan dari Tuhan ataupun bukan. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menyatakan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan pembalasan berdasarkan amalan-amalan mereka. Semua orang yang berselisih seperti yang telah diceritakan kepadamu dari umat terdahulu, baik ataupun buruk, masing-masing akan memperoleh pembalasan yang setimpal dengan perbuatan atau amalannya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi baginya. Firman Allah ini memberi pengertian bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada kaum musyrikin Mekah dengan menyebut kisah kaum Nabi Musa AS yang telah diberikan Alkitab, lalu mereka berselisih tentang keadaan Alkitab itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi contoh bahawa orang yang berselisih tentang Al-Quran dari kalangan umat Muhammad adalah seperti keadaan kaum Nabi Musa AS. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-110 dan 111 surah Hud ini, menjelaskan bahawa ketika kitab diturunkan kepada Nabi Musa AS, mereka telah berselisih. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Begitu juga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Tuhan telah mengambil keputusan bahawa umat-umat ini, baik umat Musa atau umat Muhammad, tidak dibinasakan lagi sebagaimana kaum Ad, kaum Samud, negeri Madian atau negeri Sadum dan Gamurah. Umat Muhammad terutamanya telah diberi kesempatan berfikir kerana risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh umat manusia. Perselisihan dan kekufuran manusia menjadi ujian kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kita dapat melihat betapa hebatnya kaum Quraisy menentang Rasulullah sallam. Walau bagaimanapun pemimpin tertingginya Abu Sufyan sempat bertaubat dan memeluk Islam. Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa meskipun pada mulanya mereka masih syak dan masih ragu-ragu, kesempatan masih diberikan kepada mereka untuk memerhatikan kebenaran. Wahyu Allah akan tetap datang selama di Mekah dan keterangan akan dicukupkan. Maka amal perbuatan mereka akan dinilai oleh Tuhan. Lantaran itu tidaklah mereka terlepas dari pandangan dan ilmu Tuhan. Semua gerak-geri mereka diperhatikan. Apakah mereka menyediakan diri menempuh jalan yang baik sehingga sampai kepada hidayah Allah, atau akan tetap berada di dalam kekufuran sehingga mendapat balasan seksa dari Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-110 dan 111 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-110 dan 111 surah Hud ini menjelaskan mengenai sikap manusia yang menentang kebenaran serta wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sikap ini juga turut terjadi pada umat Nabi Musa alaihissalam yang meragui kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi mereka. Ayat ini mengandungi mesej yang jelas agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersedih dan bimbang terhadap orang yang ingkar, kerana Nabi Musa alaihissalam juga pernah mengalami situasi yang sama. Selain itu, Allah Subhanahu Taala juga menangguhkan balasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingkar sehingga hari kiamat, agar peluang yang diberikan itu digunakan oleh mereka untuk berfikir dan kembali kepada kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-110 dan 111 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita bahawa
Apabila disampaikan mengenai kebenaran wahyu Al-Quran, pasti ada golongan manusia yang menolaknya. Oleh itu, kita tidak boleh cepat berputus asa dalam menyampaikan kebenaran kerana pasti ada manusia yang akan menerimanya. Di samping itu, umat Islam perlu menjauhi sifat ragu dan keliru terhadap Al-Quran. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, wujud segelintir manusia yang meragui Al-Quran. Ini berlaku di kalangan orang yang dilahirkan Islam atau kalangan mereka yang bukan Islam. Di kalangan orang yang dilahirkan Islam, ada yang percaya sebahagian dan menolak sebahagiannya. Umpamanya timbul persoalan seperti, apakah Al-Quran sesuai dengan zaman moden? Apakah Al-Quran boleh dilaksanakan dalam negara yang berbilang bangsa dan berbilang agama? Apakah hukum yang terdapat dalam Al-Quran ini masih boleh dilaksanakan pada masa kini? Seperti hukum faraid, pembagian harta atau hukum poligami. Oleh itu, apabila kita melihat persoalan yang ditimbulkan ini, sedarlah bahawa keadaan ini terjadi kerana mereka tidak belajar dan tidak mahu mendalami isi kandungan Al-Quran. Mereka hanya membaca satu ayat saja dan tidak membaca ayat-ayat yang lain dan tidak berusaha mendalami huraian serta pentafsiran oleh para ulama tafsir. Tambahan lagi, jika kita telusuri ayat-ayat Al-Quran, terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyentuh mengenai orang yang meragui kebenaran Al-Quran. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala mencabar mereka yang masih meragui keaslian Al-Quran untuk menghasilkan 10 surah yang setanding Al-Quran. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Hud ayat yang ke-13. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi'ashri suwarin mislihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bukan itu sahaja. Kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, ia Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran. Dan panggillah siapa sahaja yang kamu sanggup memanggilnya yang lain dari Allah, jika betul kamu orang yang benar. Berdasarkan ayat tersebut, mereka gagal menyambut cabaran itu walaupun dalam kalangan musyrikin. Quraisy terdapat penyair yang fasih, seni bahasanya, tukang tilik yang cerdas, serta pemidatu yang hebat. Seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan cabaran untuk mereka mencipta hanya satu surah saja. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-38. Am yaquluna iftarah Qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian itu. Bahkan mereka mengatakan dialah Muhammad yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Katakanlah, wahai Muhammad, kalau demikian datanglah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah siapa saja yang kamu dapat memanggilnya yang lain dari Allah untuk membantu kamu, jika betul kamu orang yang benar. Melalui ayat ini tiada seorang pun yang mencabar mendatangkan satu surah setanding Al-Quran walaupun dicabar dengan hanya satu surah saja. Al-Quran juga adalah satu-satunya kitab yang dihafal secara keseluruhannya. Tidak ada satu kitab yang dihafal sepenuhnya melainkan Al-Quran. Sehingga hari ini hanya kitab Al-Quran saja yang masih memiliki teks asal dalam bahasa Arab. Sementara kitab-kitab yang lain hanyalah tinggal terjemahannya sahaja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-110 dan 111 surah Hud ini ialah umat Islam hendaklah sentiasa bersyukur kerana dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan ketetapan kepada umat akhir zaman dengan menaruhkan azab dan diberi peluang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas melakukan dosa. Keampunan yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Nabi Muhammad SAW menandakan kasih sayangnya kepada umat ini.
Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk kembali semula kepada ajaran Al-Quran. Dalam dunia yang semakin mencabar ini, kita amat dituntut mengkaji khazanah ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, khususnya untuk menghadapi situasi masyarakat yang semakin hilang pedoman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.